Ayat cerdik, ayat nak bagi perangai jadi elok, ayat nak bagi dengar kata. Tak ada. Mai lebay mana, lebay sengit, lebay longgak, mai duk jual, beli. Ayat apa ustaz? Ayat ni kalau anak-anak yang tak dengar kata, yang bantah, kalau minum, insya-Allah lah. Insya-Allah. Ayat ni tok-tok guru kita juga buat. Budak-budak pondok juga duk selawat ni, insya-Allah, insya-Allah. Dia boleh dengar kata, mudah nak mangkit semayang, terang hati. Yang ni semua tuan-tuan tak ada dalam hadis. Tak pernah diajar oleh Rasulullah. Tak ada mana-mana sahabat buat kelaku ni, tak ada. Hari ini ada tak orang yang duk main duk buh lagu tu? Saya nak tanya tuan-tuan. Hari ini ada tak orang yang duk main duk kata lagu tu? Saya nak tanya Pak Long. Ada ke tak? Saya kemarin ni balik daripada Pulau Langkawi. Duk pening mabuk naik feri ni. Kemarin dia kena omak boleh tahan jugalah kemarin ni. Kepala ni duk semak ni tak sampai ni. Saya pun sampai dekat rumah abang duk relax-relax, satu WhatsApp masuk mai. Satu WhatsApp masuk mai. Ada seorang sahabat kita ni, dia hantar mai dekat saya satu rakaman. Satu rakaman video yang saya nak buka bagi tuan-tuan dengar. Lebih kurang dalam 3-14 saat. Sebab apa yang saya nak bagi tuan-tuan dengar? Masalah apa yang kita duk baca ni jadi? Ni masalah ni. Ayat jampi ni. Masalah ni ayat jampi ni. Kita ni Pak Long, kadang-kadang kita mai ke surau ni. Pihak surau ni dia jemput mai ulama-ulama besar mai. Jadi kita ni adalah kadang-kadang nak buat ayat penerang hati. Anak kita ketegak. Anak kita ni ngaji tak boleh. Kita ni pun ada sakit-sakit sikit. Kita buka ayat ni, bagi dekat tutup guru ni baca. Tok guru ni pun baca amboi. Ataupun kita baca Yasin malam Jumaat. Tuan-tuan baca Yasin di masjid, di surau. Tuan-tuan pun dekat kan masyarakat kita dia bawa ayat ni himpun depan tu, dia buat halaqah bulatan tu. Himpun ayat mai setempat, pakai duk buka tudung, pakai duk baca. Baca Yasin. Bagi lepas benda ni tak boleh buat. Ni ustaz ni kita tuan-tuan dengar ustaz ni kata apa? Saya bukan ada masalah apa, saya pun tak kenal ustaz ni siapa. Kita bukan masalah peribadi tak suka dekat ustaz tu. No. Saya dengan dia tak ada apa. Sebab saya pun tak kenal dia siapa. Cuma ucapan tu bagi saya tak kena. Kita nak kritik ucapan dia, bukan kita nak kritik peribadi dia. Tak kena. Tuan-tuan dengar, saya buka bagi tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dengar, saya bagi tuan-tuan dengar. Saya bagi Ayat nak bagi perangai jadi elok. Dia kata lagu tu yang kita duk baca ayat Yasin apa semua ni, tak ada. Hujah mudah, Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Ni ada orang kata lah ni ustaz ni masalah dia duk kritik ustaz duk berniaga. No, tak ada masalah tuan-tuan. Lillahi ta'ala saya bercakap ni bukan kerana saya nak bela diri saya ke apa tak tuan-tuan. Kalau siapa sekadar nak kritik diri saya ke, nak kritik 2-3 individu yang lain, silakan. Kalau salah ada dalam video ni saya dengar yang benar, dia nak marah satu ada ustazah bahawa mana tu hak duk pergi duduk berniaga ayat tu duk buat marketing kepada dalam Masjidil Haram apa semua. Kalau benar kritik tindakan orang tu, jangan kita balun ke semua. Umpama marahkan nyamuk bakar kelambu. Kalau kata ni tak pernah duk buat ni, duk baca, duk jampi ayat ni, Nabi tak pernah buat, para sahabat tak pernah buat, adakah kita nak bagi satu gambaran hak tok guru duk buat, hak para alim ulama dulu buat ni, benda ni menyesatkan.
Ni yang kita duk pergi duk baca Yasin apa duk letak ayat di tengah-tengah. Tak ada siapa pun minta cah, tuan-tuan. Almarhum Datuk Dr. Haruddin mai duk kuliah, habis tu orang duk letak ayat mana. Almarhum Datuk Ismail Qamus, tak ada satu sen pun yang mereka minta. Adakah perbuatan mereka ni juga salah? Ini bukan masalah peribadi ke apa, tak ada, tuan-tuan. Lagi bila saya jawab, ni ada orang kata ni ustaz ni dia duk bela Tok Koko. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan silakan nak kritik apa. Kalau saya salah, kritik saya. Jangan sampai kritikan tu memberi gambaran yang tak elok kepada para alim ulama. Baik, kita nak tengok, tuan-tuan. Lah ni tuan-tuan bawa ayat, anak tuan-tuan ketegak. Tuan-tuan bawa ayat, tuan-tuan sakit. Tuan-tuan bawa ayat, tuan-tuan tak apa sihat. Pi dekat Tok Guru. Yang pertama kita nak tengok perbuatan ni boleh ke tak? Yang ni yang kita nak tengok ni. Sebab tadi dia kata tak pernah dibuat oleh Nabi, tak pernah dibuat oleh para sahabat. Benarkah kenyataan tu? Yang pertama kita nak tanya, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat syifa di dalam Al-Quran? Ada ayat-ayat syifa? Di dalam suratul Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ni kita akan baca. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah Ta'ala sebut dah. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata pada dia, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami telah menurunkan daripada Al-Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, barang yang menjadi ia penawar dan rahmat kepada seluruh orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala ba'na Al-Quran ni penawar. Sebab tu ulama kata di dalam Al-Quran ada 6 ayat yang disebut sebagai ayat-ayat syifa. Dalam Al-Quran ada 6 ayat yang disebut sebagai ayat-ayat syifa. Yang pertama di dalam surah At-Taubah ayat 14. Yang kedua surah Yunus ayat 57. Yang ketiga surah An-Nahl ayat 69. An-Nahl 69. Yang keempat surah tadi ni Al-Isra ayat 82 yang kita baca tadi. Yang kelima surah Asy-Syu'ara ayat 80, dan yang keenam surah Fussilat ayat 44. Jadi kalau kita buka ayat ni tuan-tuan, kita baca yang tu boleh ke tak? Ada tak ayat-ayat penawar di dalam Al-Quran? Jawapannya ada. Bila kita baca ayat-ayat syifa ni kita boleh ke tak? Jawapannya boleh, sebab ayat-ayat ni ada dalam Al-Quran. Baik, yang pertama. Yang kedua dia katakan tadi ni, benda ni tak pernah dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Tadi ayat kata. Mari kita tengok pula dalam hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apa dia? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi nafasa alaihi bil muawwidzat. Sayyidatina Aisyah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, idza marida ahadun min ahlihi, bila ada salah seorang daripada ahli keluarganya yang sakit, nafatha alaihi bil muawwidzatin, Nabi akan baca 2 surah al-muawwidzat. Yang pertama surah Qul huwallah al-Ikhlas, yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq.
Lalu Nabi buat apa dia? Nabi mbuih dekat kawan tu. Ni boleh ambil ni. Nabi baca qul huwallah, Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq, Nabi mbuih. Falamma marida maradahu alladhi mata fihi, Sayyidatina Aisyah kata bila Nabi pula sakit, yang sakit Nabi itu membawa kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'altu anfusu alaihi wa amsahuhu bi yadi nafsi. Sayyidatina Aisyah kata pula bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, dia buat lagu mana Nabi buat, dia mbuih dekat Nabi, lalu dia ambil tangan Nabi tu, dia guna tangan Nabi tu sapu badan Nabi. Dia baca-baca, dia mbuih, dia ambil tangan Nabi tu, dia sapu. Li'annaha kanat a'zama barakatan min yadi. Sebab apa yang dia buat lagu tu? Sebab dia kata tangan Rasulullah lebih barakah daripada tangan dia. Dua, dalam Al-Quran ada ayat-ayat syifa? Jawapannya ada. Nabi buat tak? Nabi buat. Okey Ustaz, lah ni masalah dia Ustaz. Okey, kita tahu dalam Al-Quran ni ada ayat syifa. Kita semua tahu dalam hadis Nabi ni ada ayat-ayat yang Nabi guna sebagai penawar. Semua kita tahu. Lah ni masalah dia Ustaz. Duk pimbuih ayat tu, duk pimbuih dekat ayat tu, lepas tu duk bagi orang minum. Yang ni yang kita kata Nabi tak pernah buat. Yang ni yang kita kata para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tak pernah buat. Dia kata lagu tu, hujah mereka lagu tu. Kita tanya pula, siapa yang kata? Kamu yang kata ke? Ulama yang kata? Kamu yang kata sahabat tak buat ke? Ataupun kamu tak jumpa lagi yang sahabat buat? Kalau kita baca tak jumpa, jangan kata tak ada. Sebab orang lain mungkin baca ada. Baik Ustaz, jangan cakap kosong, ada ke tak ada? Di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, merakamkan apa kata Imam Ibn Abidin. Saya sebut dalam kitab apa yang saya ambil ni, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Mawsu'atul Fiqhiyah. Dia kata apa dia? صرح الفقهاء بجواز الاستشفاء بقراءة القرآن على المريض. Dalam kitab ni kata apa dia? صرح الفقهاء, telah menjelaskan oleh para fuqaha, ulama-ulama ni menjelaskan apa dia? Bijawazil istishfa'i biqira'atil qur'ani 'alal marid. Hukum harus memberi minum dengan bacaan Al-Quran kepada orang sakit. Orang sakit tu, kita baca Quran, kita muih dekat ayat, kita ambil ayat tu bagi dia minum. Hukum dia apa dia? Harus. Bukan saya kata, para fuqaha yang menjelaskan. Hukum dia apa dia Pak Long? Harus. Boleh tak? Boleh. Qala Ibn Abidin, telah berkata Imam Ibn Abidin. Imam Ibn Abidin kata apa dia? Wa 'alal jawazi 'amalin nas al-yawma wa bihi waradatil atharu. Imam Ibn Abidin kata wa 'alal jawazi 'amalin nas al-yawma wa bihi waradatil atharu. Atas hukum ni, dia kata atas hukum harus tu, dia kata. Sebab apa hukum dia harus buat tadi ni? Baca ayat Quran, muih dekat ayat, bagi orang sakit minum. Hukum dia harus ni sebab apa dia? Perbuatan orang-orang pada hari ini, dia kata amalan yang dibuat tu sehingga hari ini, wabihi waradatil atharu, sebab ia telah ada, dia telah datang asar, yakni perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Imam Ibn Abidin kata perbuatan tu para sahabat Nabi buat. Ustaz tu kata apa tadi tuan-tuan? Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat.
Imam Ibn Abidin kata apa dia dalam kitab ni? Sahabat buat tak perbuatan tu? Buat. Sebab tu saya kata, kalau kita tak jumpa, pembacaan kita tak jelas, pembacaan kita kurang, kita tak jumpa, bukan semua benda kita tahu. Saya kalau benda yang saya tak jelas, saya takkan cakap. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Apatah lagi ucapan yang kita nak buat tu tuan-tuan, yang boleh memberikan imej yang buruk kepada para alim ulama. Senang hukum yang ni Nabi tak buat, senang cakap yang ni para sahabat tak buat. Hakikatnya ulama kata apa dia? Para sahabat buat. Kita baca pendek tu ya kau.